بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لمشايخنا ولإخوتنا وللمعلمين ولأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور جابل الأمل سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Amma ba'du. Kemarin kita dah bicarakan sedikit tentang ayat 28 surah Ghafir. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang musrif, orang yang melampaui batas. Kazzab lagi seorang yang banyak mendustakan, banyak berbohong ataupun tidak mempercayai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 28 surah Ghafir. Dan kita cerita kemarin dalam surah At-Taubah ada 3 ayat yang diulang-ulang menceritakan tentang golongan yang tidak akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, golongan yang zalim, iaitu ayat 19 surah At-Taubah, juzuk yang ke-10, muka surat 189. Di hujung ayat 19 Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumadh zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Golongan yang kedua yang tidak akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah juga, iaitu ayat 24. Di hujung ayat 24 Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik, yang keluar daripada ketaatan kepada Allah, yang melakukan dosa maksiat. Sementara ayat yang ketiga, iaitu ayat 37 surah At-Taubah juga. Di hujung ayat 37 Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang kafir, yang kufur terhadap hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua sewaktu kita semayang, kita minta petunjuk melalui ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita meminta petunjuk dan kita mahu petunjuk itu diberikan kepada kita, hendaklah kita menjauhi sifat musrifun kazzab yang difirmankan oleh Allah dalam ayat 28 surah Ghafir. Hendaklah kita menjauhi sifat kezaliman, jangan bersifat zalim, yang difirmankan oleh Allah pada ayat 19 surah At-Taubah. Hendaklah kita menjauhi sifat fasik yang difirmankan oleh Allah pada ayat 24 surah At-Taubah. Dan hendaklah kita menjauhi sifat kafir, kufur, yang difirmankan oleh Allah pada ayat 37 surah At-Taubah. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tak bagi hidayah, tak bagi petunjuk kepada kaum yang kufur. Dan kita baca dalam semayang 3 bentuk permohonan hidayah itu. 2 jenis tak berubah, 1 jenis berubah. Hak jenis tak berubah, Fatihah, ihdina, beri petunjuk kepada kami. Hak jenis tak berubah juga ketika duduk antara 2 sujud. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahdini, beri hidayah kepada saya. Dalam Fatihah kami, dalam duduk antara 2 sujud saya. Tapi hak jenis berubah, doa qunut. Mayang seorang saya, mayang ramai kami. Mayang seorang, Allahumma hdini fi man hadait. Mayang ramai, Allahumma hdina fi man hadait.
Tu imam baca, kita amin di belakang. Dalam surah Fatihah, kita semayang seorang pun kata kami, semayang ramai pun kami. Semayang seorang kita tak baca ihdini siratal mustaqim, ihdini tak, ihdina juga. Begitu juga ketika antara dua sujud, kita semayang seorang pun wahdini, kita jadi tu imam ke jadi makmum ke semayang jemaah pun wahdini, tak tukar wahdina. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj ada sebut wahdini ini dibaca seorang pun wahdini, ramai pun wahdini. Semayang seorang pun wahdini, beri hidayah kepada saya. Semayang ramai pun tu imam baca wahdini, makmum baca wahdini. Itu bacaan masing-masing. Kita berbisik dengan Allah masing-masing, pelan-pelan pula. Masa kita baca ketika duduk antara dua sujud, wahdini wa'afini wa'afanni. Jadi wahdini ni minta kat seorang, walaupun semayang ramai, walaupun semayang seorang. Ihdina minta kat ramai, walaupun semayang seorang, walaupun semayang ramai. Semayang ramai ihdinas siratal mustaqim, semayang seorang pun ihdinas siratal mustaqim. Qunut dak. Semayang seorang Allahumma hdini fi man hadait, semayang ramai, semayang jemaah Allahumma hdina fi man hadait. Jadi satu jenis tak jenis berubah, iaitu doa qunut. Dua jenis tak berubah. Jenis minta kat ramai satu, minta kat seorang satu. Apa hikmah dalam Fatihah diminta ramai? Kata ulama, kita minta petunjuk kat kita, kat orang lain sama. Kalau kita semayang jemaah, kita minta kat kita dengan makmum dan orang lain. Kalau kita semayang seorang, minta kat kita, kat orang lain yang tak semayang lagi. Ihdina ini meminta petunjuk Allah kepada kita dan kepada orang lain. Sebab itu kita dituntut untuk mengajak orang kepada petunjuk Allah setelah kita kenal. Kerana dalam Fatihah kita minta bukan kat kita seorang, bukan kita mengaji simpan kat seorang ilmu tu kat kita, tapi kita ajak seramai mungkin kepada petunjuk Allah. Seorang saja mendapat petunjuk Allah dengan sebab kita lebih baik daripada kita dapat dunia dan segala isinya. Ya Aliyu, Nabi SAW bersabda, wahai Ali, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am, wa fi riwayatin ukhra khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wahai Ali, sesungguhnya satu orang sahaja mendapat hidayah disebabkan oleh dirimu lebih baik daripada kamu mendapat unta merah, kenderaan yang paling mahal di zaman dulu. Lebih baik daripada kamu dapat kereta paling mahal zaman lah. Ataupun riwayat yang lain, lebih baik daripada kamu dapat dunia dan segala isinya. Tu kalau seorang, kalau dua orang lagi bagus. Lagi baik pada dunia lagi, 2 kali dunia. 3 orang 3 kali dunia. Seorang saja mendapat hidayah dengan sebab kamu lebih baik pada dunia dan segala isinya. Maka petunjuk Allah yang kita baca dalam surah Fatihah, ihdina, berikan petunjuk kepada kami, yakni kepada kami beramai-ramai, kepada saya dengan orang lain. Orang lain hak dalam semayang sekali dengan saya, hak tak semayang lagi, hak duduk dalam keadaan sesat. Tolong tunjuk ke mereka bagi jalan yang betul. Nabi SAW berdoa walaupun dibuat jahat oleh kaum baginda, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagi hidayah kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mereka tak tahu kebenaran Rasulullah SAW. Mereka tak tahu keindahan syurga yang Rasulullah ajak. Mereka tak tahu kebenaran Islam. Mereka lawan Rasulullah, mereka lawan Islam. Menyakiti Rasulullah, luka wajah Rasulullah, patah gigi Rasulullah dalam peperangan. Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagi petunjuk kepada kaum aku, sesungguhnya mereka tak tahu. Seorang ulama lagi karang kitab sokam doa, dia tulis, dibaca pagi-pagi, dia baca antara sunat subuh hingga fardu subuh, ataupun kita baca mana-mana waktu. Allahumma hdi ummata sayyidina Muhammadin SAW. Ya Allah, bagi hidayah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ghafir li ummati sayyidina, Allahumma arham ummati sayyidina, Allahumma aslih ummati. Panjang doa dia. Minta Allah bagi keampunan, minta bagi petunjuk, minta bagi rahmat, minta perbaik.
Macam mana kita baca doa Imam Syafi'i hari itu. Imam Syafi'i bila baca jumpa ayat rahmat, dia meminta rahmat. Nabi SAW buat sedemikian dalam hadis Abu Daud. Dalam hadis Abu Daud nanti kita baca, Nabi SAW bila sampai ayat rahmat minta rahmat. Sampai ayat siksa minta berlindung daripada siksa. Dan dalam Sahih Muslim kita baca juga sedemikian. Jadi Imam Syafi'i dia tak doa kat dia seorang tapi kepada orang beriman yang lain. Dan ada ulama menyusun 6-7 jenis perkataan yang berbeza kepada dirinya, kepada umat Nabi SAW. Allahumma, di antara yang dia baca, Allahumma hdi ummat Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, bagilah petunjuk kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi petunjuk ini dikatakan dalam Quran tidak akan diberikan kepada orang yang membiarkan dirinya menjadi orang yang bersifat musrifun kadzab. Ayat 28 surah Ghafir. Tidak akan diberikan kepada orang yang membiarkan dirinya terjerumus kepada kezaliman, kefasikan dan kekufuran. Ayat 19, 24, 37 surah At-Taubah. Dan tadi kita baca dalam suratul Hujurat, dalam sembahyang subuh tadi, surah Hujurat ni juzuk 26. Kalau kita mengaji kitab fiqh, himpunan ayat-ayat Quran yang dibaca dalam sembahyang, ada yang nama Tiwalul Mufassal, ada yang nama Awsatul Mufassal, ada yang nama Qisarul Mufassal. Tiwalul Mufassal ialah kumpulan ayat Quran antara suratul Hujurat sehingga akhir juzuk 28. Sehingga akhir juzuk 29. Surah Hujurat juzuk 26 sampai kepada akhir juzuk 29. Juzuk 29. Surah yang terakhir pada juzuk 29 surah Al-Mursalat. 26, 27, 28, 29. 3 juzuk lebih. 27, 28, 29, 3 juzuk. Campur dengan 26. Sebahagian daripada juzuk 26. Berarti 3 juzuk setengah. Nama dia Tiwalul Mufassal. Bagus kalau nak baca dalam sembahyang subuh. Tapi dalam kitab Bushra Karim kata tengok makmum sama. Kalau makmum duduk baca surah ke tu, imam baca surah, makmum cekah. Hari ni main esok tuang lah. Tak usah baca. Tahulah makmum memang tak boleh baca panjang-panjang. Afdalnya sedemikian. Kemudian yang kedua nama Awsatul Mufassal. Sederhana. Iaitu daripada Amma Yatasa'alun sehingga sebelum Wadduha. Amma Yatasa'alun sampai kepada Wal-Laili Idza Yaghsha. Yang ini namanya pertengahan. Surah yang sederhana. Yang banyak ayat-ayat yang pendek-pendek. Yang ketiga, Qisarul Mufassal, mana surah-surah yang pendek. Yang paling pendek. Yang banyak pemisah-pemisah ayat. Bermula daripada Wadduha wal-Laili Idza saja sampai habis Quran. Sampai Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa kita kena tahu tiga-tiga ni? Kerana ulama kata orang yang sembahyang maghrib disunatkan baca Qisarul Mufassal. Sembahyang maghrib tiap-tiap malam baca daripada Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas. Mana-mana surah. Kalau boleh kemak-kemak. Wadduha dengan Alam Nashrah. Ara'aital ladzi dengan Inna a'tainakal kautsar. Al-Qari'ah dengan Alhaakumut Takasur. Dahlah surah pendek. Yang kedua bagi habis tiap-tiap surah dan kemak-kemak. Lebih afdal daripada lompat-lompat. Supaya kita tahu maghrib jangan duk baca surah lain-lain. Dah hak lain tak boleh nak amal lah. Nak baca hak subuh kita pun tak hafal. Kalau baca pun makmum tak main lah. Panjang lah tu imam ni. Nak baca hak surah sederhana maghrib insya tu pun panjang. Maka semayang maghrib jangan duk baca surah Yasin. Semayang maghrib jangan duk baca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Semayang maghrib jangan duk baca surah Amma Yatasa'alun. Semayang maghrib nak baca apa? Pilih mana-mana surah daripada Wadduha sampai suratul Nas.
Apa hukum dia? Sunat. Sunat membaca surah yang pendek-pendek pada sembahyang maghrib daripada wadduha sampai suratul Nas. Dan kalau maghrib malam Jumaat paling afdal sekali maghrib malam Jumaat, rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul huwallah. Walaupun kita hafal panjang-panjang maghrib malam Jumaat, baca qul ya qul huwallah. Dalam kitab apa tu? Dalam kitab Al-Lum'ah fi Khasa'isil Jumu'ah, Al-Imam Suyuti rahimahullah menyebut dalam kitab itu 101 perkara yang khusus pada malam dan hari Jumaat. Ada 101 benda kita kena tahu apa kita nak buat, apa kita nak baca pada malam dan hari Jumaat. Kita nipis tapi sampai 100. Salah satu daripada 100 itu disunatkan baca sembahyang maghrib malam Jumaat, tak kira jadi imam ataupun jadi makmum. Rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kita tahu supaya bila kita ingat kita baca. Tak ingat buat macam mana, kadang-kadang kita lupa kita malam Jumaat, kita pedakah baca surah lain. Tak terlupa kita malam Jumaat, watini wazaitun baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, panjang. Tak apalah, tapi dalam kitab kata sedemikian. Tu perkara-perkara sunat yang kita kena lakukan. Jadi suratul Hujurat ini bermulanya surah yang dikatakan Awsatul Mufassal menurut pendapat yang terkuat. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lain dibahaskan dalam kitab fiqh perkara sedemikian. Baik. Dalam suratul Hujurat kita baca tadi ayat yang ke-7 suratul Hujurat. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahawa di tengah-tengah kamu itu ada Rasulullah SAW. Sebagian ulama tafsir kata Rasulullah SAW sudah wafat, tapi ayat ni kata Rasulullah ada di kalangan kamu, yakni ajarannya berada di kalangan kita. Nabi SAW dilahirkan di Mekah, diwafatkan di Madinah, dikebumikan di Madinah, tapi dia ada kat kita ni di Gua Cepedak. Dia kata ustaz ni umai ajaran sesat mana pula abang Rasulullah ada di Gua. Lah ni pula senang cakap pelik-pelik lagi, dia pekerat pelik tu dia buh dalam grup WhatsApp. Kelang kabut je nak jawab. Jadi Rasulullah berada di kalangan kamu, yakni ajarannya berada di kalangan kamu. Al-Quran dan hadis yang Rasulullah baca di Mekah, baca di Madinah, dibaca di tempat kamu. Dibaca di masjid, dibaca di surau, dibaca dalam TV, dibaca dalam radio, dibaca dalam handphone, dibaca dalam rumah kamu. Imam Tirmizi rahimahullah berkata, barang siapa yang kitab aku ada dalam rumahnya, seolah-olahnya Rasulullah ada dalam rumah dia. Tinggal kita nak belajar dan amal apa yang Rasulullah tinggalkan itu. Jadi Quran kata wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah Rasulullah berada di kalangan kamu. Ada ulama mentafsirkan, kalau tak silap dalam tafsir Al-Wadih, begitu juga tafsir yang lain, Rasulullah berada di kalangan kamu, yakni ajarannya Quran dan sunnah ada di kalangan kamu. Kalau kamu cari, kalau tak cari tak jumpa. Kalau rumah tepi masjid orang mengajar tak mau dengar, rumah tepi surau orang mengajar tak mau dengar, tak jumpa juga. Baik, itu ada ulama kata seseorang yang berada jauh daripada Mekah dan Madinah tetapi hatinya berada di Mekah dan di Madinah. Seseorang yang berada tepi Kaabah tapi hatinya berada di negeri dia. Ada orang pergi Mekah, dia tak rasa Mekah itu satu tempat yang mulia. Dia tak beradab di Mekah, dia berasa pergi Mekah serupa pergi berjalan hajnya, serupa berjalan pekan-pekan yang lain, kampung-kampung yang lain. Tak ada hormat dengan suasana Mekah. Duk tawaf tu, duk ingat Malaysia lagi. Maka dikatakan orang yang tawaf tepi Kaabah tapi hatinya berada di negerinya. Hak sebaliknya, orang berada di negerinya, hati dia ada di Kaabah. Teringin nak pergi Mekah buat haji umrah, tak tahu nak abang. Teringin nak pergi Madinah ziarah Nabi SAW, tapi nak pergi tak boleh, Covid.
Kita duduk di Malaysia tapi diri kita, hati kita duduk di Mekah Madinah. Ada orang duduk di Mekah Madinah, hati dia duduk di Malaysia. Dalam Quran kata orang yang pergi haji ni ada yang duk teringat ke tempat dia sendiri, sedangkan dituntut ketika itu memperbanyakkan zikrullah. Summa afadtum min haitsu afadallah. Ada ayat cerita tentang haji dalam surah Al-Baqarah, menceritakan orang yang pergi haji kena ingat pada Allah banyak seperti mana dia ingat ke adik-beradik dia di kampung. Kadzikrikum aba'akum au abna'akum. Jadi ada ulama kata berapa ramai orang yang pergi Mekah tapi ingatan dan perasaannya duduk di tanah air. Berapa banyak orang duduk di tanah air tapi ingatan dia duduk di Mekah Madinah. Ada orang bila dia buat rombongan pergi Mekah, boleh pergi haji umrah, sampai di Mekah dia khatam Quran. Kerana Mekah ni tempat pertama turun Quran. Afdal kita pergi Mekah sebelum kita keluar pada Mekah kita khatam Quran, terutama dalam tawaf. Kalau boleh baca dalam tawaf sampai khatam itu terbaik. Tak boleh kita baca di luar time khatam, kita khatam dalam tawaf. Tawaf fardu ke, tawaf sunat ke, tawaf ifadah, tawaf wada' ke, tak kira. Khatam Quran dalam tawaf. Kita baca sambung tinggal 2-3 surah, tinggal qul huwallahu ahad, simpan sat. Sekali kita tawaf yang pertama baca doa tawaf, habis baca doa tawaf kita sambung dengan qul huwallahu ahad, qul falaq, qul binas, alif lam mim, khatam Quran, baca doa khatam Quran sepanjang itu. Habis baca doa lain pula. Khatam Quran dalam tawaf itu amat baik dan digalakkan bagi orang yang berpeluang pergi haji dan umrah. Bila pergi Madinah pula, sebagian ulama kata digalakkan memperbanyakkan baca salawat kepada Nabi SAW. Ada orang bawa orang pergi umrah sampai Madinah, dia kata kita jangan balik daripada Madinah melainkan setelah kita bersalawat sekian ribu kali. Dia ada anak jenis naik nombor lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa barik wa sallim. Allah ulang tengok oh baru 100 tambah 3 hari 4 hari duduk di Madinah, mungkin dia boleh baca 10,000 selawat, mungkin 5,000 selawat, kerana dia duduk dekat dengan Nabi SAW. Dia nak baca selawat sebanyak mungkin sebelum boleh balik ke Malaysia. Di Mekah dia banyak baca khatam Quran sampai tawaf sunat dan sebagainya. Di Madinah dia banyak selawat, dia target sekian-sekian ribu kali. Duduk di Malaysia duduk kira menyanyi, tak ada nak selawat, duduk kira kot lain, sembang kot lain. Balik main Malaysia nak pi pula tak boleh pi. Nak pi Mekah tak boleh, nak pi Madinah tak boleh, nak pi haji tak boleh, nak pi umrah tak boleh. Tetapi kalau kita boleh bersikap di Malaysia macam kita duduk sana, itu lebih baik. Di saat di Mekah Madinah memang tempat orang buat ibadat pun. Mekah Madinah sebelum semayang meneru orang pergi masjid nak semayang jemaah. Musim haji, musim umrah, musim Ramadan, berlambak-lambak orang pergi semayang jemaah. Tempat kita ni tak ada. Hak keluar pergi pasar banyak, pergi semayang jemaah tak banyak. Maka kita boleh hidup di Malaysia macam hidup di Mekah Madinah. Di Mekah Madinah orang banyak khatam Quran, di Mekah Madinah orang banyak baca salawat. Kita boleh duduk di Malaysia, di rumah kita, di kampung kita, di taman kita, macam kita duduk di Mekah Madinah. Kita boleh bersikap macam sikap kita di Mekah Madinah. Itu yang terbaik. Dalam hadis kata an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu mengabdi al-ihsan wa an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu kamu mengabdikan diri pada Allah seolah-olahnya kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, ketahuilah Allah nampak kamu. Orang yang pergi Mekah Madinah, dia berjalan di Mekah Madinah macam dia nampak Rasulullah, macam dia hidup zaman Rasulullah, macam dia duduk dengan di kalangan sahabat. Dia jaga dengan Rasulullah di Mekah Madinah. Dia ziarah Rasulullah setelah Rasulullah wafat, macam dia ziarah Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Maka dalam dia bagi salam, dalam dia berjalan di kota Madinah, dia jaga sungguh-sungguh. Kerana aku duduk di Madinah ni macam duduk dengan Rasulullah masa Rasulullah masih hidup. Dan Nabi SAW pesan dalam sebuah hadis,
man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Siapa yang menziarahi aku setelah aku wafat, seolah-olahnya dia menziarahi aku ketika aku masih hidup. Sebagian ulama lagi karang kitab, dia kata kalau kita duduk di hotel, lepas tu kita nak masuk Masjid Nabawi, kita pergi ziarah Rasulullah bagi salam, hari-hari pun tak apa. Tapi kalau kita berjalan luar hotel, mungkin kita berjalan nak pergi beli barang, atau kita jalan nak pergi Baqi', atau kita jalan nak pergi naik kereta, nak pergi Quba dan mana. Sewaktu kita berjalan di luar Masjid Nabawi, tiba-tiba kita terpaksa melintas di tepi kubah hijau. Maksud dia kalau masjid macam ni hotel kita, ni qiblat, kubah hijau duduk ni, Rasulullah duduk ni. Mungkin kita lalu kot ni, mungkin kita lalu kot ni, mungkin kita lalu kot no, tak kira. Yang penting mana-mana tempat yang kita lalu terpaksa lintas kubah hijau yang Rasulullah dikebumikan di situ, dimakamkan di situ. Maka sunat kita berhenti bagi salam kat Rasulullah lalu baru berjalan pergi tempat lain. Sampai di luar masjid diajak kita beradab dengan Rasulullah. Yang ni orang jangan habaq dan orang jangan amai. Yang kita duduk tu lintas bagi salam dalam Masjid Nabawi ya. Masa nak lintas depan makam Rasulullah berhenti bagi salam. Dalam kitab Tasbitul Fuad, dalam kitab apa tau? Fi Ziyarati Khairil Ibad, karangan almarhum Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah, ada sebut yang saya sebutkan tadi. Ada sebagian ulama kata kalau kamu lalu berjalan di mana-mana ruang di keluar Masjid Nabawi, yang terpaksa bila tempat kamu jalan tu kamu ternampak kubah hijau, maka bagi salam kat Rasulullah dulu. Adab kamu dengan Rasulullah, lepas tu pergi nak pergi beli barang, balik lagi lintas ada lalu kubah hijau lagi, bagi salam walaupun jaraknya jauh. Disebutkan sedemikian. Maka kalau kita duduk di Mekah, kita boleh baca Quran sampai khatam. Kita duduk di Madinah, kita boleh baca salawat sekian kali. Balik duduk di Malaysia, kita boleh baca salawat macam kita duduk di Madinah yang banyak kali itu. Itu alangkah lebih baiknya. Seolah-olahnya kamu duduk dengan Rasulullah di tempat kamu. Ketahuilah Rasulullah berada di kalangan kamu. Mana bukti Rasulullah berada di kalangan kamu? Dalam sembahyang kamu baca Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Semoga Allah kurniakan keselamatan, kesejahteraan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad SAW. Engkau situ ganti nama yang dekat. Kalau jauh, Assalamu alaihi. Dalam sembahyang diajak baca engkau kepada Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah dekat dengan kita. Dan setiap apa yang kita buat, setiap individu yang umat baginda buat, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasulullah tentang perbuatan kita. Dalilnya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah, bukan surah apa tu? Surah Al-Ahzab. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami utuskan engkau sebagai seorang syahid, sebagai seorang saksi. Syahidan ay hadiran, kata sebagian ulama, orang yang menjadi saksi terhadap perbuatan umat dia. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi SAW bersabda, tu'radu a'malu ummati kulla yaum, dipamerkan kepada aku akan amalan setiap umat aku pada setiap hari. Fa in wajadtu khairan hamidtullaha, jika aku dapati amalan itu baik, dia buat baik, aku memuji Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lakumullah, jika aku dapati amalan itu sebaliknya, aku minta Allah ampun kepada kamu. Rasulullah SAW dah wafat, tapi Allah Ta'ala bagi tahu amalan kita. Dulu kita pernah cerita cucu Nabi SAW yang bernama Al-Hasan ibn Ali, abang kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhum ajma'in, yang kehabisan duit yang sepatutnya diberikan tiap-tiap tahun
daripada Baitul Mal kepada ahli bait keluarga Nabi SAW. Ketika Sayyidina Muawiyah naik jadi pemerintah, dia sekat bantuan kepada Sayyidina Hasan, menyebabkan Sayyidina Hasan susah hati, duit kering. Ambil kertas nak tulis surat hantar kepada Muawiyah, nak peringat kepada Muawiyah, wahai Sayyidina Muawiyah, wahai khalifah, bantuan yang patut saya dapat tak diberikan. Dia ambil kertas, dia pegang pen nak tulis, tak jadi tulis, simpan, lepas, tak kertas, tak pen, tak jadi tulis. Mula berasa nak tulis, nak memperingat kat dia, lepas tu tak jadi. Bila tak jadi, dia tidur malam, dia mimpi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, apa abang cucu aku, Husin, Hasan? Abang baik wahai Rasulullah. Lepas tu dia mengadu kepada Rasulullah, dia tak ada duit. Maka Rasulullah tak tanya dia, bukankah engkau telah mengambil kertas dan pen untuk menulis surat menghantar kepada makhluk seperti mana engkau, nak peringat tentang apa yang berlaku, kemudian engkau membatalkan hasratmu itu? Rasulullah cerita hak dia buat di siang hari. Kamu dah ambil dah surat dengan pen nak tulis, nak hantar kat khalifah, peringat kat khalifah, kata tak hantar duit, lepas tu kamu tak jadi hantar. Maka dia tanya, Rasulullah nak buat macam mana? Rasulullah bagi satu doa. Dia baca doa tu tak dan seminggu, yang sepatutnya dia dapat 100,000, dihantar 1.5 juta, 15 kali ganda daripada yang sepatut dia dapat berkat doa yang Nabi SAW ajak dalam mimpi itu kepada dia. Jadi ada orang Wahabi kata, duk percaya apa mimpi-mimpi tak berlaku. Ada orang-orang tertentu yang mimpinya terjadi. Apa yang dia buat Rasulullah bagi tahu dalam mimpinya. Sebagaimana ada kisah disebutkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu waktu nak dibunuh, dia mimpi jumpa Rasulullah, dia sedang berpuasa. Rasulullah tanya kepada dia, kalau kamu mau kami hantar bantuan, kami hantar bantuan. Kalau kamu tak mau, kamu diberi peluang untuk berbuka puasa dengan kami dalam syurga. Kamu hendak orang bantu kamu kah supaya kamu tak selamat daripada musuh, atau kamu nak buka puasa dengan saya dalam syurga? Rasulullah tanya kat dia. Dia pilih yang kedua. Saya nak buka puasa dengan Rasulullah dalam syurga. Maka ketika dia sedang baca Quran dan sedang berpuasa, musuh masuk daripada bumbung rumah, terjun bunuh dia. Dia mati tengah baca Quran, darah dia tumpah atas Quran, dan ketika sedang berpuasa. Jadi hadis kata Nabi SAW itu walaupun sudah wafat, tapi ada ketika orang-orang tertentu Allah anugerah boleh berjumpa baginda dalam mimpi mereka dan sebagainya. Dan sebagaimana kita duduk di Mekah, di Madinah, kita anggap ni tempat yang mulia, aku kena jaga sembahyang jemaah di sini, jaga sembahyang tahajud di sini, baca Quran di sini, kena ziarah Rasulullah di sini, kena baca salawat di sini. Kita balik Malaysia tak boleh nak pi, tapi kita duduk dalam suasana seolah-olah hanya kita duduk di sana, maka sudah tentu amalan kita seperti orang sana beramal. Orang sana tak tinggal sembahyang jemaah, kita sini tak tinggal sembahyang jemaah kecuali uzur. Orang sana rajin baca Quran hari-hari, kita pergi Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, boleh kata tiap-tiap kali masuk kita akan nampak orang sembahyang, orang baca Quran, orang sembahyang sunat, orang berzikir, orang sembahyang mayat 5 waktu, 5 kali sembahyang mayat, kali sembahyang 7 mayat, 10 mayat. Mayang-mayat tiap-tiap hari, baca Quran tiap-tiap hari, sembahyang sunat, baca selawat tiap-tiap hari. Maka kita dah duduk di Malaysia, jangan kita biar diri kita terpengaruh dengan sebahagian masyarakat Malaysia yang sibuk dengan WhatsApp mereka, sibuk dengan game mereka, sibuk dengan tonton TV mereka. Kita duduk Mekah Madinah, kita tak tengok TV, sedangkan TV ada dalam hotel kita. Tapi kalau duduk Mekah Madinah, duduk pulun tengok TV, teruk pada duduk sini. Pi nak buat ibadat 2-3 hari, nak masuk Masjidil Haram sana, duduk pulun tengok gambar Arab pula. Kita duduk sana tak buka TV. Pasal aku main ni hanya 2-3 hari nak buat ibadat ni, nak balik lah. TV puluh tahun dah duduk tengok di Malaysia.
Kalau kita boleh duduk di Malaysia serupa duduk di Mekah Madinah, alangkah baiknya di sudut kita buat ibadat lebih daripada orang lain. Kerana kita kalau boleh nak mati di Mekah Madinah, tiba-tiba tak mati di Mekah Madinah, mati di Malaysia juga, tapi mati dalam suasana macam duduk Mekah Madinah. Hadis kata, man talaba ash-shahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa in mata ala firashih. Siapa minta mati syahid dengan penuh kejujuran, Allah bagi kedudukan mati syahid walaupun dia mati atas tilam dia. Siapa minta mati di Mekah Madinah supaya dapat manfaat daripada Mekah Madinah, Allah Ta'ala bagi kelebihan macam orang Mekah Madinah mati di sana. Dengan syarat kita beradab seperti mana orang Mekah Madinah. Walaupun kita mati di Malaysia. Mati di Malaysia tapi dapat fadilat macam mati di Mekah Madinah. Kerana kita teringin nak mati di sana. Kita doa nak mati di sana. Dalam kitab azkar ada satu bab, sunat berdoa mati di Mekah Madinah. Walaupun kita duduk di Malaysia, mungkin bila sampai masa nak mati, ada peluang kita pergi sana. Haji ke umrah ke. Seorang ulama nama Yahya ibn Ma'in rahimahullah, dia kalau pergi Mekah Madinah, dia mesti pergi 2 kali Madinah, sekali Mekah ketika haji dan umrah. Kalau dia pergi umrah, dia singgah Madinah dulu, pergi Mekah, balik singgah Madinah balik, lepas tu balik tempat dia. Ini pakar dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, pakar dalam ilmu hadis. Masa dia singgah Madinah, dia mati di Madinah. Sebagai mengenang jasa dia yang berkhidmat kepada hadis-hadis Nabi SAW, dia angkat jasad dia, mandi di atas tempat dimandikan jasad Nabi SAW. Rasulullah dimandikan di atas satu macam pelenggak lah, macam tempat mandi, macam katil. Bila Rasulullah wafat dikebumikan, dia simpan tempat mandi itu. Salah seorang ulama yang diberikan penghargaan kerana dia terlalu suka singgah di Madinah, suka ziarah Madinah. Sekali pergi Mekah, 2 kali pergi Madinah. Akhirnya Allah wafat, meninggalkan dia di Madinah, dan jasadnya dimandikan di atas tempat mandinya jasad Nabi SAW. Jadi kita nak pergi Mekah Madinah tak tahu bila, tapi niat kita nak pergi kena ada. Doa boleh pergi sana ada. Doa bagi mati di sana pun kena baca. Matikan saya di salah satu daripada 2 tanah haram, sama ada Mekah ataupun Madinah. Tak tahu mati di Gua Cepedak juga. Tak apa, kita dah doa. Mudah-mudahan fadilat orang dapat di sana dapat kat kita di sini. Kita teringin nak pergi sana tapi kita tak boleh nak pergi. Tapi kita duduk di sini macam kita duduk di sana. Duduk di sana sembahyang jemaah rajin, duduk sini sembahyang jemaah rajin. Duduk di sana baca Quran hari-hari, duduk di sana baca selawat hari-hari. Dan duduk di Madinah macam duduk di zaman Rasulullah. Macam Rasulullah masih hidup, kita jaga. Duduk sini pun kita jaga. Maka ayat Quran ni kata, ketahuilah Rasulullah berada di kalangan kamu, walaupun jasad baginda dimakamkan di Madinah, tetapi ajaran baginda ada di keliling kita, dalam rumah kita, dalam diri kita. Kalau kita ambil buhlah rumah kita, kita buh dalam telinga kita dengan kita dengar, kita buh pada diri kita dengan kita beramal. Sambungan ayat, ujung ayat menyatakan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'al ulaika humur rasyidun. Panjang dah, terlajak waktu dah. Kita berhenti tanah dulu, esok kita sambung lagi sikit. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.